Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, diiktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011-1128-4323 atau 017-796-8199. Bina masa depan bersama kami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Masya Allah, Little Khalif dah 20 tahun. Bersempena sambutan ulang tahun ke-20, Little Khalif ingin mengajak anda seisi keluarga untuk sama-sama hadir dan memeriahkan Karnival Mega ulang tahun ke-20 Little Khalif bertempat di Astaka Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur pada 2 Disember 2023 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai acara menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Melaka 89.5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1. Jom nak teruskan lagi bol bicara ilmu kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Seperti biasa pagi Khamis ni kita nak bawakan lagi sesi soal jawab hari ini. Jadi jom kita nak buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita hantarkan soalan, pertanyaan dan juga perbincangan ini. Boleh tonton di Facebook, di YouTube IKIM. Dah pun kita aktifkan talian WhatsApp konti kita sekarang. Taliannya 0112900404. Menerusi perkongsian kita ini, seperti biasa akan kita mendengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada dekat talian kita di sini. Jom sama-sama nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sudah lagi ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM ni. Sebab kita nak teruskan lagi bincang-bincang berkaitan hari ini ada sesi soal jawab. Jadi banyak juga soalan yang kita dapat dari pendengar kita ni. Yang mana dah pun mula masuk ke dalam platform online kita, silakan terus saja berada di bahagian ruangan komen tu, tuliskan dekat mana tengah dengarkan tu, titipkan di situ dan kita boleh sama-sama dengarkan perkongsian anda juga di situ. Baik Ustaz, sedikit mukadimah awal Ustaz, persediaan hati jiwa kita mendengarkan Tahsinul Ibadah kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia DJ Syafiq Ustaz selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang dicipta dan direka ada tujuannya, ada purpose-nya. Mengapakah orang mencipta kipas? Kipas dicipta supaya ia berfungsi untuk menyejukkan ataupun memberi angin kepada manusia. Mengapa dicipta lampu? Dicipta lampu supaya manusia boleh mendapat cahaya melaluinya. Begitulah juga dicipta kenderaan supaya mudah bagi seseorang bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Kalaulah perkara-perkara, benda-benda yang kecil seperti ini pun ada maksud dan tujuan daripada kewujudannya, ada maksud dan objektif daripada penciptaannya, apatah lagi kita sebagai manusia. Kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kejadian yang abatha, sia-sia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu wahai manusia menyangka kami ciptakan kamu ni sia-sia? Bukan sia-sia. Makhluk yang hebat, yang sempurna seperti kita ni manusia, tidak mungkin hanya diciptakan oleh Allah untuk makan, untuk minum, untuk beristeri, kemudian mati. Bukan atas tujuan itu sahaja. Bahkan tujuan ataupun kedatangan kita atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyedari bahawasanya dia dicipta untuk satu tujuan, maka dia hendaklah berusaha menyempurnakan tujuan itu, iaitu supaya apa? Supaya Allah itu disembah, supaya Allah itu diesakan. Kita tengok, kalaulah barang yang dicipta untuk satu tujuan, barang itu sudah lagi tak boleh berfungsi, tak boleh berfungsi. Kipas yang dicipta untuk berpusing dan memberi angin kepada orang sudah lagi tidak berfungsi, sudah lagi tidak boleh memberi apa yang kerananya ia dicipta. Maka orang buat apa? Orang akan buat apa dengan lampu yang rosak? Orang akan buat apa kereta yang sudah rosak total?
sudah tidak boleh dibaiki, maka orang akan membuangnya, menjualnya kepada besi buruk. Kerana apa? Kerana apabila dia sudah tidak lagi berfungsi atas apa maksud ia dibuat, maka tidak ada apa-apa guna dan tidak ada apa-apa nilai dia. Kereta itu dengan besi buruk sama sahaja. Begitulah juga manusia. Begitulah juga manusia. Kalau manusia itu tidak berfungsi, tidak buat atas apa yang ia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dengan selainnya adalah sama sahaja. Bahkan Allah Taala sebut orang yang ada mata tak guna, orang yang ada telinga tapi dia tak guna pada perkara yang kebaikan, orang yang ada akal tapi tidak guna, maka Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, mereka ini seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat dan lebih teruk daripada itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menetapkan hidayah kepada kita, dan itulah dambaan kita, itulah doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Dia punya makna dia apa? Ya Allah, berilah saya hidayah, dan ya Allah kekalkan saya di atas hidayah. Beri hidayah, tambah hidayah, kekalkan hidayah. Itu semua adalah terangkum dalam doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah Ustaz, itu dia kan Ustaz, setiap kali kita berdoa itulah kekuatannya kan Ustaz. Perlu kita letakkan sebaik-baik yang juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidayah itu sentiasa akan kekal untuk kita kan, dan Allah sentiasa berikan hidayah-hidayah yang mungkin bertambah-tambah untuk hidup kita ini. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas peringatan tersebut. Sama-sama kita ingat dan sematkan dalam hidup ini, insya-Allah. Baik Ustaz, jom kita nak bukakan juga sesi soal jawab ini bersama-sama dengan para pendengar. Banyak juga soalan yang masuk, okey, dan kita dapatkan dulu soalan-soalan daripada sebelum ini. Ada yang hantarkan dari siaran kita yang lepas. Jadi jom kita boleh tonton sekarang soalan yang pertama ini dekat dalam platform media sosial kita. Okey, ada yang bertanya di awal ni, Ustaz, apakah akad yang perlu dilafazkan jika mahu menggunakan manfaat kenderaan milik kawan? Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan manfaat kenderaan milik kawan kita ada dua cara. Yang pertama tidak berbayar, yang kedua berbayar. Kalau yang tidak berbayar itu, akadnya dipanggil akad pinjaman, meminjam, ataupun dalam bahasa Arab ia disebut sebagai akad ariyah ataupun i'arah. Kalaulah persetujuannya ialah tidak ada apa-apa bayaran yang perlu dibayar, maka namanya pinjam. Apabila kita ingin meminjam, maka lafaznya, akadnya adalah aku pinjamkan engkau kereta aku ini, ataupun aku meminjam daripadamu keretamu ini. Maka jadilah ia sebuah akad yang dipanggil apa? Yang dipanggil i'arah ataupun pinjaman. Satu lagi, sekiranya ia berbayar, maka kita panggil apa? Kita panggil sewa. Kita panggil sewa. Ijarah dalam bahasa Arab. Ijarah, lafaz dan akadnya adalah jelas, iaitu aku sewakan kenderaanku ini selama 1 hari dengan bayarannya RM200. Ataupun aku menyewa daripada engkau kenderaan ini selama 1 hari dengan bayaran sewanya RM200. Begitulah seterusnya. Okey, baik Ustaz, kita bergerak soalan yang berikutnya. Ustaz, apa hukum jika jari tangan terluka, kita pakai plaster untuk tutup luka tu kerana luka masih terbuka? Apakah hukum wuduk kita sah Ustaz, dan perlu tukar plaster ke setiap kali nak solat darah dah berhenti? Soalannya Ustaz, silakan. Jari tangan terluka, memakai plaster kerana luka masih terbuka, apakah hukum wuduknya sah? Dan adakah apa tadi? Dan perlu tukar plaster setiap kali nak solat darah dah berhenti. Begini,
Yang pertama, ketika seseorang itu luka di tangannya, misal, dan dia akan mengambil wuduk, adakah dia wajib melalukan air di atas bahagian yang terluka? Jawapannya adalah seperti berikut. Sekiranya melalukan air di atas kawasan terluka akan melambatkan kesembuhan. Luka, bila kena air, dia lambat sembuh. Maka tidak wajib bagi orang itu untuk melalukan air di atas kawasan yang terluka. Kalaulah melalukan air di atas kawasan yang terluka tidak menyebabkan lambat sembuh, mungkin kerana luka hampir sembuh, maka wajib melalukan air di atas tempat yang terluka. Kemudian kita ambil pula air tak boleh lalu di atas tempat yang terluka, dan ada pula plaster di atasnya. Untuk menutup bahagian yang terluka tadi. Jika plaster itu adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk mengelakkan daripada kuman dan untuk mempercepatkan kesembuhan, maka adalah dibenarkan untuk memakai plaster. Kalau seorang itu dia boleh ambil wuduk dulu sebelum dia pakai plaster, maka itu adalah yang terbaik. Jadi kalaulah dia memakai plaster ketika dia mengambil wuduk, maka dia hanya wajib basuh bahagian yang tiada plaster. Kemudian bahagian yang berplaster itu wajib dia lalukan air. Dia sapu air di atas plaster tadi. Dia lalu air di atas plaster tadi. Dan dia pula ganti dengan tayamum. Dan begitulah yang dia akan buat setiap kali sembahyang. Kalaulah dia boleh buka plaster dan ambil wuduk dengan sempurna seperti yang saya sebut tadi, maka dia wajib berbuat demikian. Kalau tidak, dia hanya wajib lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu setiap kali nak ambil wuduk untuk solat, dia basuh bahagian yang sihat, kemudian dia lalukan air di atas bahagian yang berplaster, kemudian dia bertayamum untuk menggantikan kawasan tersebut. Adakah dia perlu tukar plaster? Dia tidak wajib untuk menukar plasternya, walaupun plasternya itu ada darah, kerana ia termasuk darah yang dimaafkan. Okey, baik Ustaz, jelas. Okey, kita nak beralih ke soalan yang berikutnya. Ustaz, saya nak tanya, kita ambil wuduk untuk solat sunat wuduk, nak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk kita ambil setelah mandi, ambil wuduk, berpakaian lalu ke masjid atau solat di rumah. Jarak masa untuk kita solat sunat wuduk, Ustaz, bagaimana? Solat sunat wuduk adalah solat sunat yang dikerjakan selepas kita selesai mengambil wuduk. Selepas kita selesai mengambil wuduk, maka kita mengerjakan solat sunat wuduk. Dan solat sunat wuduk boleh dilakukan dengan solat lain. Maksudnya, selepas kita ambil wuduk, kita sembahyang qabliyah. Contoh, ia sudah boleh dikira sebagai solat sunat wuduk. Selepas kita ambil wuduk, kita mengerjakan solat tahiyatul masjid, ia sudah dikira, ia boleh dikira sebagai solat sunat wuduk, asalkan solat itu kita buat selepas sahaja daripada kita mengambil wuduk. Kemudian soalan yang dibangkitkan adalah berapakah lama jaraknya antara dia ambil wuduk dengan dia solat, supaya solat itu boleh dikira, dianggap dan dihukum sebagai solat sunat wuduk. Di dalam kitab tidaklah disebutkan secara spesifik kadar masanya,
Tetapi kadar masa yang disebutkan itu adalah berdasarkan uruf. Macam mana? Iaitu bihaisu tunsabu ilaihi. Begitu ayat dia. Maksudnya antara dia solat dengan dia ambil wuduk ni, jarak masa itu tidaklah terlalu lama. Sekira-kira solat itu masih lagi boleh dikatakan, dinisbahkan kepada wuduk, boleh dikatakan sebagai solat sunat wuduk. Kalau satu orang dia ambil wuduk, lepas 1 jam baru dia solat, itu jarak masa yang lama. Dah terlupa dah wuduk tu. Dia punya lama dia tu dah terlupa dah wuduk ni, dah ada pemisahan. Lepas dia ambil wuduk, dia banyak lagi buat benda-benda yang lain, maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil terlalu lama daripada segi urufnya dan tidak dinisbahkan kepada wuduk, dan solat itu tak boleh jadi solat sunat wuduk, kerana untuk jadi solat sunat wuduk jaraknya jangan terlalu lama. Sekira-kira orang melihat antara solat dengan wuduk tu dah tak ada kaitan kerana terlalu lama gap masa di antara keduanya. Okey, baik Ustaz. Kita beralih ke soalan yang berikutnya. Dari Putrajaya, sahabat kita ni, mohon pencerahan Ustaz, kalau kita tengah tahiyat akhir, lepas tu kita terfikir tadi kita dah buat tak duduk antara 2 sujud, macam mana ya Ustaz nak buat? Kita duduk tahiyat akhir, kemudian kita tak pasti kita ni dah duduk di antara 2 sujud ataupun tidak. Maka jawapannya adalah duduk yang sekarang ni kita jadikan dia duduk di antara 2 sujud. Begitu. Duduk yang sekarang ni kita jadikan dia sebagai duduk di antara 2 sujud, dan kita sujud sekali lagi, dan kita duduk pula untuk tasyahud akhir. Dan kalau kita bukan makmum, maka kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Okey, baik Ustaz, satu lagi soalan sebelum kita berehat. Soalan dari sahabat kita nak minta pencerahan Ustaz. Sekiranya kita baca surah Yasin hadiahkan kepada arwah, perlukah kita sebut nama arwah berbentikan ibunya atau berbinkan arwah bapa seperti masih hidup? Dari Bandar Baru Serting ni sahabat kita Ustaz bertanya. Puan Ida, silakan Ustaz. Dalam masalah ni, tak ada masalah untuk kita nak binkan dengan ayah ke, untuk kita binkan dengan ibu ke. Tidak ada ketetapan. Yang ada adalah masalah ketika kita membaca talqin. Ketika kita membaca talqin. Jadi bila membaca talqin, dalam riwayat menyebut sebagai apa? Dibinkan dengan nama ibunya. Kalau satu orang tu kita tak tahu ibunya nama apa, maka kita binkan dia dengan Siti Hawa. Adapun dalam masalah membaca Yasin ataupun dalil arwah, maka tidak ada ketetapan seperti itu. Bahkan kita binkan seperti bin biasa, iaitu apa? Iaitu seseorang itu dibinkan dengan ayahnya. Okey, baik Ustaz. Kita beralih ke soalan yang berikutnya, tapi kita baca dulu Ustaz supaya semua sahabat-sahabat kita boleh tahu dahulu. Nanti kita akan sambung perbincangan selepas ini. Okey, ada sahabat kita bertanya, Ustaz, apa beza wasiat dan faraid? Apakah jika seseorang meninggal dia pernah mewasiatkan bahawa bahagi harta mengikut kehendaknya, contoh sama rata antara anak perempuan dan anak lelaki, adakah sah atau kena mengikut hukum faraid juga? Nanti kita akan bincang selepas ni Ustaz, insyaAllah.
Okey, kita akan sambung Ustaz selepas ni dan kekal bersama IKIM. Anda kalau ada soalan pertanyaan teruskan hantar ke talian WhatsApp konti sekarang. Taliannya 0112900404. Juga kalau ada soalan anda itu boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Senang saja, kita akan terus keluarkan soalan anda di bahagian skrin kita dekat sini. Mudah kan untuk kita faham dan baca sama-sama. Okey, kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube, di Facebook, sebab kita nak sama-sama bawakan bual bicara ini untuk sesi soal jawab ibadah. Okey, bersama kita dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada sama-sama dekat dalam talian kita ni. Terima kasih yang dah pun mula hantarkan soalan dan juga pertanyaan. Kita nak teruskan lagi soalan kita di dalam Facebook Live, di YouTube. Anda boleh tonton sekarang sebab kita paparkan soalan tersebut dekat situ. Okey, Ustaz, apa beza wasiat dan faraid? Apakah jika seorang meninggal dia pernah mewasiatkan bahawa bahagi hartanya mengikut kehendaknya, contoh sama rata antara anak perempuan dan lelaki, adakah sah atau kena ikut hukum faraid? Ustaz, macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut tentang hukum faraid, maka makna dia apa? Maknanya dia adalah hukum. Dia adalah perintah. Apabila ayat faraid didatangkan di dalam Al-Quran, ia bermula dengan lafaz yusikumullahu fi auladikum.
Allah telah mewasiatkan kepada kamu. Mewasiatkan daripada Allah ini maksudnya adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab pembahagian harta daripada si mati, Allah tidak menyerahkan kepada manusia untuk beristihad sendiri. Allah sendiri mengambil tanggungjawab untuk menerangkan dan memperincikan agihan-agihannya di dalam ayat faraid yang masyhur, boleh dilihat dalam suratul Nisa. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi orang yang bertanya soal ini tolong baca firman Allah ini, renung betul-betul, iaitu Allah mewasiatkan. Allah mewasiatkan. Maka maknanya benda ni besar. Benda ni besar. Oleh kerana itu, faraid ini diletak sebagai prioriti yang utama, yang pertama dan utama. Tidak boleh dipandang remeh ataupun rendah dengan contohnya adalah hibah itu lebih baik. Orang yang berkempen untuk jualan hibah, sekali-kali jangan dia bercakap ketika dia berkempen tersebut yang merendah-rendahkan faraid. Awas, awas. Kerana faraid ini didatangkan dalam Al-Quran dengan lafaz yusikumullahu fi auladikum. Dia adalah suatu perintah yang datang secara otomatik. Otomatik apa maksud dia? Maksudnya bila ada sahaja kematian, secara otomatik tak perlu persetujuan sesiapa. Begitulah cara agihan dia. Begitulah apa? Begitulah cara agihannya. Tak perlu persetujuan sesiapa. Kerana dia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, masing-masing ada bahagian dia. Masing-masing ada bahagian dia. Kalaulah hendak dibahagikan harta itu dengan cara lain, sebenarnya bukanlah berlaku pembatalan faraid, bukan. Tetapi yang berlaku, orang yang mendapat bahagian daripada faraid, dia telah toleran, dia telah tasamuh untuk memberi hak dia kepada orang lain. Itu sebenarnya yang berlaku. Kalaulah harta itu nak dibagi sama rata, sepatutnya kalau ada lelaki dan ada perempuan, ada anak lelaki dan ada anak perempuan, maka anak lelaki akan dapat sekali ganda daripada anak perempuan. Jadi kalau nak dibahagikan secara sama rata, apa maksudnya? Maksudnya setelah mengetahui berapakah bahagian faraid yang sepatutnya lelaki dapat, maka lelaki itu telah tanazul, telah menserahkan sebahagian haknya kepada orang lain. Itu yang berlaku. Dia telah apa? Sedekahkan sebahagian daripada haknya kepada orang lain. Sebab itu, kalau nak dibuat secara sama rata, pihak yang mendapat hak faraid, dia kena tahu dulu dia dapat berapa. Dia kena tahu dulu dia dapat 1/2 ke, dia dapat 1/4 ke, dia dapat 1/6 ke. Dia kena tahu dulu. Setelah dia tahu, dan dia tahu juga amount yang dia akan dapat. Satu, dia tahu bahagian 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Kemudian daripada harta yang ditinggalkan, dia tahu dah berapa amount yang dia dapat. Setelah dia tahu berapa amount yang dia dapat, barulah dia boleh untuk bersetuju untuk apa? Dia berikan sebahagian hak dia kepada adik-beradik perempuan dia, misalnya, supaya pembahagian itu jadi sama banyak. Jadi sama banyak, maka itu adalah merupakan hadiah daripada dia. Itu merupakan sedekah daripada dia. Itu merupakan hebah daripada dia, pemberian daripada dia kepada adik-beradik dia ke, kepada ibu dia ke, dan seumpamanya. Kemudian masalah wasiat pula. Wasiat ni ada hadis yang disepakati. Sabitnya hadis itu yang berbunyi la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi waris. Maksudnya apa? Sebarang wasiat yang diberikan kepada waris dalam bentuk harta, maka wasiat itu tidak lulus, tidak sah, selagi mana
waris lain tidak bersetuju. Selagi mana waris lain belum bersetuju. Jadi kalau waris dah bersetuju, contohnya kita nak bagi harta ni kepada fulan, Kak Long ke misalnya, dia dapat rumah, itu wasiatnya dan seumpamanya, maka kaedah daripada waris mendapat wasiat, syaratnya apa? Syaratnya adalah keizinan daripada pemegang hak yang lain. Kerana la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Sebab apa? Tidak ada wasiat dalam bentuk harta, kerana harta yang mereka akan dapat ini sudah diagih-agihkan oleh syarak. Kalau tak ada wasiat pun memang sudah ada ketetapan berapa yang mereka akan dapat. Wasiat hanya berlaku daripada harta si mati adalah apa? Adalah untuk orang yang selain daripada waris. Contohnya, dia ni ada anak angkat. Anak angkat tak dapat daripada faraid. Dia nak bagi anak angkat dapat juga. Maka dia wasiatkan bahawasanya ada harta dia dengan syarat tak lebih daripada 1/3 harta dia itu untuk anak angkat ini. Itu faedah daripada wasiat untuk kita berikan kepada orang yang tidak ada bahagian di dalam agihan harta faraid. Baik Ustaz, jelas Ustaz, kan kita pun dah faham dekat situ. Mungkin ada sedikit Ustaz penambahan, jikalau ada dah menggunakan sistem wasiat ini dia terlebih dahulu dan sekarang baru tahu, oh rupanya perlu difaraidkan, adakah perlu mengira semula keadaannya tu Ustaz? Macam mana Ustaz? Kalaulah proses pengagihan itu tidak ada redha daripada orang yang sepatutnya dapat. Redha ni kita perlu dapatkan daripada orang yang sepatutnya dia dapat lebih tapi dia dapat sama rata. Kalau dia setuju, pihak lelaki setuju untuk bagi ke adik-beradik perempuan. Kalau memang setuju, memang redha, tak ada apa-apa tekanan, bukan kerana malu, maka benda itu tak perlu dipulangkan balik. Tetapi mereka tak tahu, rupanya tak boleh. Kalau tahu tak boleh, memang tak bagi dah. Contoh, dia memang tak bagi. Dia nak juga hak dia yang lebih. Maka kalau sekarang dia tahu, maka pihak yang ambil lebih itu, yang dia ambil daripada bahagian orang lain, perlulah membayar semula kepada pihak yang sepatutnya mendapat lebih. Dengan catatan apa saya sebut tadi? Iaitu sekiranya ia berlaku dalam keadaan dia tidak tahu ataupun ada unsur dipaksa. Okey, baik Ustaz, jelas-jelas. Okey, insya-Allah kita harapkan dapat memberikan lagi kefahaman untuk kita dalam persoalan tersebut. Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagi perempuan atau wanita ketika sujud, tapak tangan itu boleh tak beralaskan telekung Ustaz? Silakan Ustaz. Boleh. Yang tak boleh beralaskan telekung adalah dahi. Adalah apa? Adalah dahi sahaja. Adapun tapak tangan tak ada masalah. Kalau ketika dia sujud, dia meletakkan di atas telekungnya. Baik Ustaz, kita teruskan lagi soalan yang seterusnya. Ustaz, saya ni sewa beramai-ramai, di mana penyewa duduk di bilik masing-masing. Semua penyewa perempuan beragama Islam. Soalan saya solat tapi kuat sedikit, di mana penyewa bilik sebelah saya ni dengar juga suara saya semasa solat tu. Boleh ke Ustaz? Kalau kita solat dan ketika kita solat, suara kita itu didengari oleh orang yang sedang tidur. Dan kalaulah solat itu adalah solat apa? Solat fardu, dan waktunya memang waktu itu, maka tidak ada masalah. Kerana orang yang tidur tu pun kena bangun untuk semayang juga, kalau dia orang yang beragama Islam. Tetapi kalau solat itu solat sunat dan suara kita yang
kuat itu boleh mengganggu orang yang sedang tidur dengan gangguan yang ketara, maka kita hendaklah memperlahankan suara kita. Hendaklah apa? Memperlahankan suara kita. Jadi maknanya apa? Kalau solat itu solat wajib, maka kita solat sahaja. Bahkan dengan kita meninggikan suara itu, boleh mengejutkan orang lain untuk juga mendirikan solat. Solat itu solat fardu, tak ada pilihan, kena solat. Tapi kalau ia adalah merupakan solat sunat, maka tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang tidur walaupun dengan membaca Al-Quran. Tidak boleh. Baik. Okey, Ustaz, kita terus untuk dapatkan soalan, sedikit perbincangan di dalam Facebook IKIM. Ada sahabat kita ni tanyakan soalan di situ dari Muhammad Zaki Syahid Idris. Ustaz, benarkah semua barang milik kita ni, umpama pakaian, aksesori rumah dan yang berkaitan, bila kita tidak gunakannya lagi dalam 40 hari, Allah akan hisab? Risau pula kat situ katanya. Ustaz, mohon kupasan lanjut Ustaz, bagaimana? Semua barang kita akan dihisap. Kita guna ke, kita tak guna ke, semuanya akan dihisap. Dan soalan ketika hari penghisapan itu simple sahaja. Harta yang kamu perolehi dapat daripada mana dan kamu guna di mana. Dapat daripada mana, kamu guna di mana. Bas. Jadi tak kisahlah dia guna ke, dia tak guna ke. Kalau dia tak guna, akan ditanya dapat daripada mana. Kalau dia dapat dan dia guna, akan ditanya guna di mana. Begitulah. Baik Ustaz. Okey, satu soalan di dalam platform WhatsApp kita, ada yang bertanya di sini. Okey, kita nak ke Kulim Ustaz. Ada Encik Faisal bertanya. Ustaz, saya niat solat qasar tetapi terlupa untuk buat 2 rakaat saja. Okey, saya baca tahiyat awal dan terus bangun untuk rakaat ketiga. Ustaz, apa perlu saya buat Ustaz? Seseorang yang dia niat sembahyang qasar, dia niat sembahyang qasar, dia tak boleh sembahyang itu secara tamam. Siapa yang niat sembahyang qasar, dia tak boleh lakukannya secara tamam, melainkan apabila dia ubah niat dia dulu. Sebelum dia bangun, dia ubah niat dia dulu. Nak bagi jadi 4. Barulah dia boleh jadikan 4. Tapi kalau dia tak ubah niat, dia bangun kepada rakaat yang ketiga dengan sengaja, maka sembahyang dia batal. Dia sama macam orang sembahyang subuh, sembahyang jadikan 3 rakaat. Jadi kalau satu orang itu dia tak sengaja terbangun rakaat yang ketiga, dia nak buat apa sekarang ni? Maka yang dia kena buat sekarang, dia kena duduk balik. Dia kena duduk balik dan habiskan solatnya 2 rakaat sahaja, kerana solat itu diniatkan sebagai qasar. Tapi kalau dia dah terbangun rakaat ketiga, kemudian dia kata, alang-alang dah terbangun, bagi jadi 4 lah. Contoh, adakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Kalau dia nak jadikan 4, dia perlu duduk dulu, kemudian bangun semula. Tidak boleh teruskan bangun tadi dan menjadikan solat itu 4 rakaat. Okey, baik Ustaz. Satu soalan yang terakhir Ustaz, yang kita ambil di dalam platform Facebook Live IKIM. Sahabat kita Syafini Abdul Hamid bertanya, Ustaz, okey, saya nak bertanya bagi pihak makcik saya, okey, untuk puasa wajib Ramadan yang tidak diganti masa dia muda. Sekarang baru makcik saya nak bayar fidyah bagi anggaran puasa yang tidak dia ganti masa muda tu. Bagaimana caranya Ustaz? Di dalam mazhab Syafi'i ada sesuatu yang disebut sebagai fidyah takhir. Fidyah kerana melewatkan qada. Fidyah kerana melewatkan qada. Jadi fidyah kerana melewatkan qada ni, cara nak kira dia, saya ambil 5 tahun terakhir. Kita ambil 5 tahun terakhir. Maknanya kalau 5 tahun terakhir, kita katalah puasa 2013
2018, 19, 20, 21, 22. Puasa tu. 5 tahun terakhir. Misalnya, setiap daripada Ramadan itu dia tak puasa 5 hari. 2018 5 hari, 2019 pun 5 hari, begitu. Jadi cara nak dia bayar fidyah dia, jadi ini puasa 2018 5 hari tu. Dia tak qada sampai masuk puasa 2019. Maka maknanya dia kena bayar 5 cupak. Kemudian dia tak qada masuk 2020, 5 cupak lagi. Dia tak qada sampai masuk 2021, 5 cupak lagi. Dia tak qada sampai masuk 2021, 5 cupak lagi. So keseluruhannya 5 kali 4 cupak. 5 kali 4 cupak. 5 kali 4 cupak maksudnya apa? 5 kali 4 lah. 5 kali 4 maka 20. Itu untuk 2018. Kalau 2019 punya, maka dia tak qada sampai masuk 2020, sampai 2021, sampai 2022, maka apa? Dia akan jadi 5 kali 3. 5 kali 3. Untuk tahun 2020, 5 kali 2. Begitulah seterusnya. Faham tak? Jadi kalau ingin tahu dengan lebih terperinci, mungkin kita boleh rujuk ustaz yang terdekat dengan kita, yang faham perkara ini. InsyaAllah dia akan tulis menggunakan formula yang saya sebutkan tadi. Masya Allah Ustaz, itu dia kan, beberapa soalan yang dah pun kita sempat jawab Ustaz, tapi tak apa, jangan risau sebab ada yang bertanya, Ustaz soalan saya macam mana pula ni. tak apa, tenang-tenang, boleh terus hantarkan soalan, nanti kita kumpulkan soalan ni kan Ustaz, kita akan bawa bincang untuk sesi pertemuan kita yang akan datang. Yang penting anda kena terus mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian ini. Masa kita dah pun sampai waktunya di hujung ni Ustaz. Masya Allah, kita doakan untuk Ustaz, semoga selepas ni apapun jua yang Ustaz lakukan, semoga dipermudahkan dan juga mendapat peliharaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dan mungkin ada yang nak buat lagi ulang kaji, boleh saja layari di Facebook dan juga di YouTube IKIM, type saja rancangan Tahsinul Ibadah, sebab kita ada sesi soal jawab ini, kita boleh dengarkan kembali, kita boleh hayati dan dapatkan lagi panduannya di situ. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Lazada ada. Diskaun gila, jangan tak beli. Lazada ada. Shipping pantas lagi free. Lazada macam-macam mesti kau jumpa. Wahai anak-anakku, ibu dan ayah teringin sangat nak naik kapal pelayaran Islamik. Hadiahkan ibu, ayah dan pasangan tercinta anda pelayaran Islamik yang asli dengan barisan asatiza-asatiza hebat dalam menyaksikan keindahan lautan terbentang luas melalui krus mewah Costa Serena dari Itali. Musical Forum, konsert nasyid terapung, tazkirah dan solat berjamaah sambil nikmati matahari terbit dan terbenam. Daftar segera kerana slot hampir kehabisan. Daftar WhatsApp 012-775-0656 atau layari www.pelayaranislamik.com. Yang pastinya makanan halal. Dia datang lagi. Apa? Apa yang datang lagi ni? Dia kembali lagi. Apa yang kembali lagi? SIBF, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 yang akan diadakan di Pusat Convention MBSA dari 1 hingga 10 Disember 2023. Oh yo, jom ajak kawan-kawan. Ya, ada banyak pepamer tempatan dan antarabangsa. Wow, jom kita alami keajaibannya. Selangor International, menghubungkan hati dan minyak.
Inspirasi Inforia. Di setiap langkah ku diduga keliru, bersulamkan lara di jiwa. Hanya kepadamu ku berserah segalanya atas takdir yang sedang menimpa. Resah gelisah ku rasa kian membelenggu jiwa. Persoalan yang tersimpan menguasai fikiran. Angin berhembus di senja, berganti gelap genita. Aku menanti jawaban yang ku damba. Tuhan, beri jiwaku menghadapi. Tuhan, lemah ku rasa diri ini. Tuhan, beriku kekuatan menghadapi dugaan. Membelenggu jiwa, persoalan yang tersimpan menguasai fikiran. Angin berhembus di senja, berganti gelap gelita. Aku menanti jawaban yang ku damba.
sifat pemurah, segala harta dan nyawa engkau serah demi perjuangan fisabilillah. Ikhlas hidup susah kerana Allah. Persahabatan setia kawan, ketika Rasul berhijrah ke Madinah, engkau temani tanpa resah dan lelah. Abu Bakar As-Siddiq, teladan buat seorang sadiq. Kau tak pernah persoalkan balik semua dari Rasul, tiada yang persahabatan setia kawan di segani kawan dan juga lawan. Jika Rasul berhijrah ke Madinah, kau temani tanpa resah dan lelah. Abu Bakar As-Siddiq, gelaran buat seorang salik. Kau tak pernah persoalkan balik semua dari Rasul, tiada yang pelik. Abu Bakar As-Siddiq, gelaran buat seorang salik. Kau tak pernah persoalkan balik semua dari Rasul,